Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala walidayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman insyaallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat sekalian, pencinta-pencinta dan pelajar Al-Quran yang senantiasa ingin memperbaiki sebutan dan bacaan dan menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang Al-Quran. Hari ini kita mula pada level yang kedua ataupun section yang kedua, iaitu ada tahap yang kedua dalam kitab tilawah. Tilawah ini itu dalam dua bahasa, tapi ada 3 tulisan termasuk tulisan Jawi. Dia ada 4 tahap. Tahap pertama adalah yang semalam, sesi yang pertama, di mana kita mempelajari mengenal huruf-huruf hijaiyah. Walaupun nampak ringkas, tapi banyak manfaatnya insyaAllah dari segi sebutan. Kita tahu sebut exactly macam mana. Kemudian, bila huruf-huruf hijaiyah itu diberi fathah, given a fathah baris atas, atau dalam bahasa Melayu lama data A, itu misalnya data ba data ba ni kan. So baris fathah macam mana bunyi dia, dan apabila diberi baris yang bawah bagaimana bunyinya. Kemudian nanti kita akan belajar juga ra yang tebal dan tipis kan. Ada perbezaan itu nanti peringkat atasan sedikitlah. Okey. Kemudian bila diberi baris hadapan dhammah, dhammah macam mana bunyinya, dhamma macam mana bunyinya. Dan kita juga telah sampai pada syaddah. Syaddah ataupun dalam bahasa Melayu sabdu. Ingat tak sabdu? Sabdu. Sabdu itu sebenarnya mungkin ramai di antara kita tak tahu sebelum ini, sebelum semalam, iaitu pada huruf yang bersabdu itu sebenarnya dalam bahasa kaedah bahasa Arab, huruf itu ada 2 diulangkan. Pertama sekali disukun, yang keduanya diberi baris. Misalnya kata fa'ala, fa'ala, fa'ain sabdu lam. Dua-duanya baris, ketiga-tiganya baris dhamma. Jadi mana ain tu, ainul fi'li dipanggil, ain fi'li itu ada 2. Fa, ain, lam. Iaitu fa pada ain pertama disukun, kemudian ain yang kedua diberi baris atas. Ini boleh catat jugalah. Semalam saya dah bagi tahu. InsyaAllah kalau siapa nak ulang balik kat YouTube tu. Saya rasa saya nak masukkan kat YouTube mungkin insyaAllah. Okay. Jadi kita sampai tahap ke sana. Daripada individual letters dah jadi letters bila bersambung menjadi kalimah, iaitu sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Ada setengah kanak-kanak kadang dia tengok ni, alamak, dia kenal alif bata sampai ya ni kan. Tapi bila dia sambung dia tak tahu, dia nangis. Saya ada pelajar yang macam gitu. Dia nangis balik ni. Dulu masa sebelum COVID lah, sebelum COVID. Sekarang kita biasa-biasakan mereka, kenalkan mereka dengan huruf-huruf hijaiyah yang individu dan kemudiannya bersambung. Kemudiannya bersambung. Okay. Secara umumnya nanti saya mutekan dulu. Nanti bila antum nak bercakap, just unmute. Okay. Ada siapa yang kali pertama pakai Zoom? Yang perlu saya terangkan kaedah Zoom, how to use Zoom? Ada tak? Kalau ada, saya kena terangkan bagaimana. Kalau tak ada, saya teruskan. Okey, nampaknya macam tak ada lah. Okey lah semua. Alright. Okey, saya pergi ke muka surat 26. Muka surat 26. Kita tengok di sini, section 2 of 4. Bahagian yang kedua daripada 4 bahagian. Learning objectives iaitu apa yang kita akan pelajari di sini adalah basically mengenal pasti huruf yang diperpanjangkan sebutannya, iaitu mad, huruf mad. Okay, mad asli nama dia. Mad asli iaitu 2 harakat. Ini kita baca simple dulu lah, 2 harakat. Bila didatangkan alif, bila didatangkan alif selepas sesuatu huruf itu, nanti saya tunjuk dengan merah di sini. Boleh tengok sini, nampak? Okay, huruf mad. Itu huruf mad. Ini pun huruf mad. Alif, waw dan ya. Alif mad. Okay.
Nanti saya besarkan. Nanti besarkan saya circle nanti nampak lebih jelas. Okey, kemudian apabila uh, huruf-huruf yang bersukun tu, makna huruf mati, baris mati dulu kita panggil kan, baris mati. Macam mana kita kena sebut dengan jelas, kena sebut dengan jelas. Okey, itu akan kita jumpa nanti. Dan kemudian pastikan bila kita sebut huruf yang bersukun tu, sifat-sifat dia tu ada kat situ. Baru datang tepat sebutan kita. Seperti sifat-sifat hamas macam semalam saya terangkan, kaf sama ta. Bila kita sukunkan kat situ, at tu ta. Ak. Dia ada lepas angin sikit. Ak. Itu huruf-huruf hamas. Huruf-huruf istilah yang lidah ternaik kan. Kemudian qalqalah yang melantun. The one that bounce macam sukun pada qaf. Ak. Jangan ak atau ak. Tak boleh. Dia kena ada lantunan dia. Aqbala, dan sebagainya. So those are the things that we will cover today. InsyaAllah, hopefully we can cover in time. So dapat sini kita besarkan, dibaca 2 harakat. Ni instruction ada kat sini. Dibaca 2 harakat. Nampak ni? Dibaca 2 harakat. 2 harakat. Kemudian jawinya dibaca 2 harakat. Bagi yang boleh baca jawi. And read with 2 harakat. With 2 harakat. Kita tengok di sini. Bahagian atas ni. Saya tandakan di sini dengan hijau. Nampak sini A. Ini adalah huruf-huruf mat yang memperpanjangkan sebutan menjadi 2 harakat. Semalam saya terangkan yesterday, remember, kalau kita ajar budak-budak daripada awal alif data ba data ba, ta data ta. Di situ mulanya silap kita. Kita tak mengatakan guru-guru dulu salah mengajar. Ilmu ini tidak sampai pada mereka sebelum Rasam Usmani sampai. Rasam Usmani sebenarnya dah lama. Cuma kita ni sudah dipengaruhi lebih pada kitab Imla'i. Ada pernah dengar Imla'i dengan Baghdadi kita belajar tu, yang ada macam gambar Kaabah tu. A, I, U, Ba, Bi, Bu kan ada tu. Tu Imla'i sebenarnya. Itu asalnya daripada mana? Daripada Pakistan tu. Jadi para peniaga semua turun sini pakai kitab tu lah. Sedangkan Rasam Usmani sudah ada. Cuma orang tak pilih. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, Rasam Usmani dengan melihat tanda-tanda baris, by just seeing the signs, we are able to know apa hukum dia. Kalau tidak, kalau kita kena kenal 15 huruf, kita kena ingat hafal huruf-huruf yang bila bertemu dengan sukun dan tanwin, dia akan mendatangkan hukum apa? Ikhfa. 15 tu, nak ingat. Nak ingat tu. Kan? Jadi dengan tanda sini kita, ini ada dengung ni. Ni ada dengung. InsyaAllah kita akan manfaat daripada sini. Dan sini sama juga. Kemudian ha. Okay, jadi sebutannya sini amana. Kaedahnya di sebelah atas sini. Huruf di sini dan didatangkan huruf mat. Okey. Jadi menjadi misalannya alif ini dipanggil apa? Hamzah. Hamzah qata. Jadi sini didatangkan. So ini huruf dia kha. Remember I mention kha bukan kha. Kha. Macam K H O macam itulah lebih kurang. Kha. Okey. Bukan kha. Okey. Jadi di sini bunyi dia kha hu. Who are you? Macam itu sama lebih kurang. Jadi huruf dada. Ni ha dada. Akhahu. Jangan akhahu. Itu terpanjang jadi 2 harakat. Jadi kita hati-hati from the start we will do it right, insyaAllah all the way we will do it right. Saya pun tak belajar macam itu dulu masa muda-muda. Masa sekolah tu kan. Okay. So kita ajar dia orang macam semalam saya ajarkan, we can go this way, then followed by this way, then followed by this way, or you can go this way down, or you can this way. Suka hatilah untuk cek balik. Tapi secara umumnya kaedahnya adalah daripada from right to left, level by level. Boleh? Boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian? InsyaAllah you can understand this. InsyaAllah. Siapa yang tak faham bagi tahu saya. Jangan malu-malu, jangan segan. We have to learn the right thing the right way the first time. Ada siapa yang ada soalan? Boleh tanya sekarang? Tak usah tunggu penghabisan, nanti lupa. Anyone?
So di sini kita secara ringkasnya kita baca sini kan, kita tengok di sini tu lebihkan dia buka mulut sikit je lahjah Arabiah. Amana, amana, dia panjang sikit daripada yang mana. Amana. Got it, friends? Okay. Dari sini aqaba, aqaba. Cuba kat sana cuba tapi mutekan mic lah. Aqaba, hajara, hajara. Remember I mentioned ra bukan ra. It's ra. Macam to remember the kalang ra. Ra, ra. Macam rabbul bukan rabbul. Salah rabbul ini. Rabbul alamin salah. Rabbul alamin. Okay. So the rest follow the same. Arada, arada. So hamzah bunyi dia kemudian asaba, asaba. Kemudian afaqa, afaqa. So notice huruf yang diikuti followed by alif mat tadi tu dipanjang sikit daripada huruf lain. Can you realize that? Perasan tak? Yang saya sebut tadi azaa, azagha ain azagha. Okay, di sini juga. So ada huruf mat. So ini semua ada huruf mat yang diperpanjangkan sebutannya menjadi 2 harakat. Okay. Afadha, ahata, ha pedas. Ahata. Okay. Alright, ada soalan so far? Huruf mat ini satu saja di antara 3. Alif, waw dan ya. Ini alif Okay. Jadi di sini kita cuba latih anak-anak kita tu atau cucu kita tu supaya mereka boleh mempraktikkan sebutan. Jadi di sini ada qala la asima, ada 3 kalimah qala la asima. Okay, 3. So qala la asima. Qala la asima. Di mana diperpanjangkan sebutan huruf tu? Di sini 1 qa, lepas tu sini 2 lam alif kan, 2, kemudian yang ini 3 Tadi pada 3 kalimah ini ada huruf mat, huruful mat, huruf yang diperpanjangkan. So got it my friends? Ada siapa yang perlu saya ulang? Ini latihan. Dan salah satu masalah ni pelajar-pelajar kita dia tengok perkataan ini putus. Jadi dia sebut pun putus. Sebenarnya dalam bacaan Al-Quran ini sebutannya berterusan. Remember this. The pronunciation continues. Qala la asima. Dia bukan qala la asima. Untuk latihan okey. Tapi bila kita nak baca dalam satu ayat tu jangan putus-putus. Boleh my friends? Boleh faham Okey, so untuk belajar untuk mudahkan pertama sekali okey qala. Yang kedua, la. Yang ketiga, asima. Itu kaedah-kaedah mengajarnya. Kemudian dia dah okey, dia dah boleh sebut dengan betul, sebutan huruf tak ada masalah, baru selarikan dia. Okey. Qala la asima. Sad. Asima. Ain. Ingat semalam saya terangkan ain dan sad ni semua. Jangan sampai berbeza antara ain, sad, sin dan hamzah. Bila beza huruf, beza makna. Ubah huruf, ubah makna. Kebiasaannya. Cuma ada sebahagiannya kita ubah huruf, dia tak ubah makna. Macam dalam surah-surah lazim kita nampak di atas sad ada sin kecil. Itu apa? Lebih afdal dibaca dengan sin. Ataupun di atas sin ada huruf sad kecil. Lebih afdal dibaca dengan huruf sad. Itu diperbolehkan, maknanya tak ubah. Ya. So far okay, my friends? Okay? Okay, ada sesiapa yang nak tanya apa-apa? Okay, kalau tak ada, okay, we just go macam ini tengok. Sama So kita perhatikan sini semua huruf-huruf mat di sini kan, dan di sini. Okay, huruf mat di sini kan. So I believe all of you can identify yourself. Boleh? Boleh Kalau saya go through everything nanti tak habis. Tak habis. 3 jam pun mungkin tak habis. Okay, so di sini sama juga. Okay, di sini. Oh, libah. All of you can see, right? Boleh Alright. Kemudian kita pindah. Dia makin lama dia akan makin panjang kalimah tu.
Untuk sebagai satu latihan untuk kita lah, untuk budak-budak ni. Dia mula 3 kalimah, lepas tu 4 kalimah, ada sampai 5 kalimah kan. That's how we teach them also lah. InsyaAllah. Salam Ustaz. Baik, baik. Nak tanya Ustaz. Baik, Syekh. Yang bila tu ada ko pun 2 rakaat, bi pun 2 rakaat, la pun 2 rakaat tak? Di mana? Yang sebelah kiri nombor ko Muka surat berapa? 26. 26 26 sebelah kiri. Mana dia? Qabila. Ni dia, yang qabila. Betul ni muka surat ni. Ya betul. Surat 26 yang nombor yang ada 3, yang panjang dia, 2 rakaat panjang ni. Yang sebelah kiri 1 2 3. Ke bawah sebelah 3. Yang ini Yang qabila. Ya that's right. Qabili Qabili. Qabili Kenapa di sini? Dia kan semua tu yang bili ni kan bi 2 rakaat, dia sambung 2 rakaat. Semua satu harakat saja. Satu harakat saja. Qabili. Qabili. Dia bila masuk huruf mat ini patut dia ada 3 huruf mat, alif, waw dan ya yang memperpanjangkan sebutan. Ni tak ada huruf mat, jadi dia satu harakat saja, satu harakat saja. Sama juga ja'ili. Di sini ja'ili sama, asima sama, janiba sama. Bagus saya soalan bagus. Okey. Dan ingat tak ni apa ni? Huruf apa ni semalam? Alif. Alif apa? Alif maksurah. Alif maksurah, betul kita bagi ya tak ada titik kan. Ya, maaf Ustaz saya nak tanya. Baik. Tentang alif maksurah ni kadang kita nak explainkan kepada budak-budak ni. Kalau tanya kenapa ya ni tak ada titik Ustaz. Kadang dia akan tanya, budak-budak ni akan tanya. Betul. Jadi macam Malaysia Ustaz. Ini untuk peringkat budak-budak, kita cuma bilang diorang ini nama dia alif tak ada titik pun okey, alif maksurah pun okey, sebabnya dia ada i'jaz. Ada i'jaz ni, i'jaz maknanya ada mukjizat dalam penulisan. Itu kita sendiri semua kena belajar dulu. Kita mahir dalam bahasa Arab dulu, kemudian kita akan belajar i'jazur rasamul Quran. Itu peringkat atas sikitlah. Untuk kita memahami kenapa dia tulis gini kenapa ahli Al-Quran ni bila dia taruh dhabat, dia taruh tanda kan, kenapa ini tak ada titik dia ada sejarah-sejarah di sebaliknya, panjang cerita dia. Ni ada dia menerangkan sesuatu. Itu kalau simple explanation untuk kanak-kanak Ustaz. Ini tak ada, ini memang macam gitu bila dia. Ini ya tak ada titik pun okey. Okey. Ya tak ada titik, tapi kalau dia baris atas bunyi dia ya. Okey. Da'iyah macam itu. Melainkan kalau dia ada alif, bunyi dia alif Ustaz gitu. Ya betul. Ni da'iyah. Dia ada satu tempat nanti bila dia sukunkan kat situ, nanti bunyi dia bunyi ya. Nanti kalau dia sukun, katakan di sini dia sini baris atas, sini dia sukun. Dia akan bunyi da'i walaupun dia tak ada titik. Itu nanti kita bila sampai kat situ, dalam Al-Quran ada beberapa tempat lah. Okey, boleh Ustaz. Boleh sukunkan insya-Allah. Ini nak cerita dia nanti panjang. Panjang sangat. Kita sendiri kena pergi belajar rasamul Quran tu. I'jaz dipanggil mukjizat dalam penulisan Al-Quran. Sebab itu bila ada seperti kita Ahmad Didat, bila dia kena challenge dengan orang-orang Kristian kan, cakap kau penulisan pun ada, Quran pun ada silap, ada tak ada titik lah, kenapa plural lah, kenapa Allah tu cakap we, makna Allah tu plural kan. Itu semua ada mukjizat di sebenarnya, ada cerita di sebalik. Itu insya-Allah nanti bila kita sudah mahir bahasa Arab, cari guru yang boleh ajar kita rasamul Quran i'jaz ataupun i'jaz rasamul Quran. Satu soalan baik, betul kadang-kadang budak-budak tanya. Betul. Kadang-kadang saya pun kena. Ni kenapa kita panggil ya Kenapa tak ada titik Itu yang buat saya pergi cari tu, namanya alif maksurah. Bila kita belajar qiraat baru kita tahu nama alif maksurah. Okey, insya-Allah. Kita sekarang kat muka surat berapa pula? 28, betul? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang masih 26, muka surat 26 yang paling bawah sekali. Baik. Kalau yang dia ada
kalau dia ada apa huruf di atas tu macam apa? Ja'alaha. Yang la tu tak panjang lah kan? Yang Tak, ain tu tak panjang kan? tak. Dia ja'alaha. Yang panjang pada ha. Ja'alaha di sini. Oh, Ja'alaha kan? okey okey okey. Jadi yang panjang sini pasal apa? Mat dia dekat sini. Sebab Kalau apa tahu? kalau lam dia ada baris atas tu kira bukan dipanggil mat lah. Bukan. Semua tu Okey. baris. Semuanya baris. Semua baris. Dia nanti bila kita akan bertemu, katakan di sini, lam dia baris atas gini, kemudian dia ada baris gini. Nampak tu? Saya besarkan sikit lagi. Dia besar lah. Habis. Okay. Dia ada alif mat pendek dia panggil. Mat gantung. Itu pun dalam Rasamul Quran ada ijaz dia. Ada ada hukum dia, ada cerita dia, mukjizat dia. Itu semua nanti kita insya-Allah kalau ada peluang nanti saya cari masa untuk mengajar adalah ijaz Rasamul Quran. Tapi ini topik yang agak tinggi lah. Tinggi. Okay. Boleh macam salah kata gini kita ja kan, ja baris gini. Kemudian kalau ja'ala gini ain lam. Ini baris gini. Tapi dia ada satu baris gini. Ada pernah nampak tak? Alif gantung kita panggil. Itu pun mat. Walaupun dia tak ada alif sarihah dia panggil. Sarihah tu alif yang jelas. Lepas ain macam ja la. Tak ada. Ja la. Kalau ada ini dia panggil alif mat juga ni. Yang ini pun alif mat ni. Cuma alif mat gantung dia panggil ni. Pernah nampak kan dalam bacaan Al-Quran banyak ada ni. Itu semua ada sebab-sebab kenapa ada yang gantung, ada yang tegak, itu pun ada juga. Itu semua dalam Rasamul Quran lah. Bilang kalau budak-budak tanya kenapa gini, memang tulisan dia macam itulah. Itu je. Jangan terangkan banyak panjang, nanti kita tak tahu. Boleh Saya harap I explain reasonably. Boleh? Okey. Ada lagi soalan? Okey, ini kita baru jumpa dengan huruf alif mat. Kita akan berjumpa tidak lama lagi dengan huruf apa? Huruf waw dan ya. Okey, ini okey. Kalau ada apa-apa, just stop me. Okey, ini yang lagi satu ni. Nampak ni yang baru tadi saya terangkan? Nampak tak ni? Dia alif gantung. Alif mat gantung. Kita panggil bahasa Melayu panggil alif mat gantung. Okey. Kalau dalam Arab tu dia alif mat juga, alif madiyah. Madiyah. Macam ni nampak ni. Okey. So macam sini ja dua harakat. Sini pun dua harakat. Kalau biasanya kita belajar, tadi kan kita belajar ada alif. Kemudian hada. Hada. Sama kan bunyi dia? Bunyi sama, tulisan lain. Okey? Bunyi sama, tulisan lain. Boleh So ingat dia ada dua bentuk. Ada alif sarihah, dia panggil alif yang panjang ni sarihah. Yang ini alif sarihah. Yang ini alif yang mat saja, madiyah saja. Ini madiyah sarihah. Okey? Itu nama dia lah. Ada soalan? Ada siapa nak tanya kat sini? Jadi bunyi ni sama, dua harakat. Mana kita nampak yang alif pendek ni, alif gantung ni kan? Dua harakat. Semua ini dua harakat. Okey, ini semua dua harakat. Dua harakat. Okay. Kita panggil untuk senang alif gantung lah. Tak jadi masalah kita sebut dalam bahasa. Yang penting saya tahu cara bacaan dia. Okay. So ini ya tadi tu yang tak ada titik tu alif maksud. Jadi mawaliya. Mungkin boleh tandakan dekat kitab antum jadi kita tahu. Takut nanti budak-budak tanya macam mana bunyi ni? Ini bunyi ya ke bunyi apa Sama juga rawasiyah. Okey, di sini saja yang panjang. Okay. Kita belum masuk bab waqaf. Waqaf nanti ada sedikit perubahan lah. Okay. Baik, okay, saya teruskan. Kalau tak ada soalan, saya teruskan.
Okey, sekarang kita akan berjumpa dengan huruf mat yang lagi satu, iaitu ya. Apabila sesuatu huruf diikuti, harfu hijaiyah is met with this ya. Ya, sama ada yang ada titik ataupun yang tak ada titik. Macam mana ni? Yang tak ada titik, dia akan bunyi seperti alif. Yang ada titik, dia bunyi i panjang. I, i. Okey, so yang ini alif maksud, jadi bunyi dia macam mana? Ya, ra. Yang dua harakat di sini. Sini dua harakat. Okey, dua harakat. Dua harakat di sini. Ya, ra. Boleh? Ya, ra. Tagha. Pun dua harakat di sini. Saya kecilkan sikit. Tagha. Saja. Rama. Rama bukan rama. Rama. Wa qadha. Sama dan sebagainya. You okay? Boleh Ada juga yang ajar salah dia sajaya. Semua tak ada titik dekat ya, tak ada titik. Dia bunyi ya lah. Sajaya. So itu yang kadang-kadang silap kita mengajar. Okey. So di sini ada dua. Dia beri penambahan dua tempat. Ada alif gantung, alif pendek lah. Yatawara. Yatawara. So di sini dua harakat. Okey, salah. Okey, di sini dua harakat, di sini pun dua harakat. Yatawara. Okey. Kemudian di sini kata example ta'ala. Apa ni? Ta'ala. So dua-dua. Antum boleh tulis macam ni lah di kitab. Jadi bila mengajar kita senang ingat. Kemudian yatama. Dua sini. Kemudian nasara. Dua. Boleh? Ayol okey? Sini pun dua. Wa ma tagha. Wa ma tagha. Wa ma nara. Wa ma nara. Tatajafa. Tatamara. Fata'ata. Macam itu. Dan seterusnya. Ada soalan? Kita belum masuk lagi yang ya bertitik tu lah. Jadi sini sama. Okey, sama macam ni. Ini semua sama Okey. Di sini bersama. Ini yang pinjam rumah ni. Dia pinjam rumah. Sebab ni dia adakan rumah. Sebab apa? Ra tak boleh bersambung dengan huruf berikutnya. The forthcoming letter. So huruf ra, the letter of ra cannot join the following letter. Dia cuma boleh join letter before. So jadi dipinjamkan rumah di sini. Ini rumah lah, kita panggil rumah je lah. Rumah je lah. Okay. Alright, so bacaan sama. Fatarahu. Jangan fatarahu. Macam ni. Dia salahnya saja. Wa narahu. Jangan wa narahu. Itu dah panjang, tak boleh. Wa narahu. So kita bila disiplinkan diri kita sendiri untuk satu harakat kita pronounce one. Okay, dua harakat kita pronounce two beats lah gitu. Jadi kita akan dapat mengajar dengan lebih baik pada anak-anaknya. So di sini same thing. Yang warna merah ni wadhuhaha. You see or not? Ha sama ha. Di sini ada mat. So remember I mentioned yesterday about huruf ha, ha pedas. Yang Melayu panggil ha pedas. Dengan ha dada. Dua tempat makhraj yang berbeza. So the rest are the same. Misalnya ni makin panjang. Nadahuma. Nadahuma. So dia ada dua harakat di sini. Nadahuma. Okay. Boleh ikuti so far? Am I too fast? Jangan diam tanya. Kalau tak pasti tanya. Kita pastikan. Jadi kita boleh mengajar dengan betul. Untuk mengajar anak-anak buah sendiri tak perlu ARS lah tak perlu ARS.
Orang takkan tangkap kita belajar mengajar Al-Quran pada ahli keluarga sendiri, anak sendiri, cucu sendiri. Kalau kita nak belajar yang di luar tu, dikenakanlah ada pasal apa, ditakuti orang luar ajar anak-anak kita atau ahli keluarga kita ni perkara-perkara yang sesat. Itu pada pandangan mereka lah. Sebenarnya mengajar Quran ni kalau ajar baca saja, kita ajar dengan betul, insya-Allah tak perlu ARS lah. Tak perlu ARS. Okey, kita teruskan. Kemudian kita berjumpa dengan huruf mad, iaitu waw. Lagi satu, yang ini waw. Bila huruf ini disambung, kemudian disambung dengan waw, itu menjadi perpanjangkan sebutan dia. It elongates the pronunciation to 2 harakat. Okay, dibaca 2 harakat. 2 harakat. Okay. And misalnya, as an example, akhuhu. Jangan akhuhu. Tak boleh hu, jangan panjang. Dia yang panjang pada kha ni. Akhuhu. Okay. Akhu, kha. Remember I mentioned yesterday, kha ni dia macam ada sifat-sifat kita macam nak buang kahak sedikit. Tapi tak berat. Tak berat. Akhu, hu. Akhuhu. So, satu kha, satu ha. Dua makhraj, satu tempat keluar yang berbeza. So, the same thing here. Kita tandakan di mana ada bunyi mat ni. Di sini. Ni dia. Ini yang dipanjangkan 2 harakat. You see that? Ini pada 2 harakat. Okay. Ini 2 harakat. Okay. Got it, friends? Sama di sini. Tapi di sini dia tambahkan yakhafuna. Dia masukkan apa yang kita dah belajar yang pertama, ada alif mat dan kemudian ada waw mat. Ini yakhafuna. Kalau dia tak ada mat tu, yakhafuna, beza kan? Ada yakhafuna, sebutan macam tu. Kemudian sama juga di sini dan di sini. Dia masukkan sekali apa yang kita telah pelajari sebelumnya. Boleh Okey, kalau tak boleh, let me know mana yang perlu saya ulang insya-Allah. Kemudian di sini juga zal, waw. Okey, kemudian lam, waw. So remember kita dah belajar syaddah semalam, maknanya lam di situ sebenarnya dalam penulisan biasa dia ada 2 lam. Jadi fa ain lam lam waw. Okey, jadi kaedah Al-Quran ini ditaisirkan, dipermudahkan. Okay. Kemudian di sini sama juga lam waw. Okay. Mim waw. Okay. Ha waw. Okay. Sama juga. Dan seterusnya. Dan diamalkan di sini, dia tambah yang kita dah belajar tadi. Yang alif madiyah, alif gantung. Kemudian waw. Okay. Sama juga alif gantung. Kemudian ada waw. So kita ada dua tempat. Okay, 2 tempat yang memperpanjangkan sebutan. Okay, so here like that, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Supaya kita tak keliru. Okay, 2. Inilah. Ini untuk kita tanda sendirilah. Kita tanda sendiri. All okay? Boleh insyaAllah. Okay. Kita ke muka surah selanjutnya. Page 33. Dia jadi panjang sikit. Okay, dia jadi panjang sikit. Nama 2 harakat. 2. Yaziruna. Di sini saja panjang. Okay. Yaziruna. Okay. Sama juga. Yasifuna. Yasiluna. Yarithuna. Sa pun berbeza dengan sin. Kemudian di sini subhanallah. Maaf terganggu sikit. Salah tekan. Okey, kemudian di sini yu'allimuna. Di sini yu'allimuna. Kan? Jadi sini mim waw yu'allim. Kemudian yadhakkaruna. Kalau kaf yang berbaris ni dia tak ada hamas Jangan ambil yadhakkaruna, tak ada. Kita sambung. Yadhakkaruna. Boleh semua boleh dengar kan?
Okay. Kemudian yasaddauna. Ada syaddah di sini, kemudian dia ada waw madiyah. Dia panggil waw madiyah dalam bahasa Arab lah. Okey. Ada soalan so far? Yang lainnya sama je. Sama. Kemudian kita pergi yang di sini pula. Sama juga. Okay. Sama. Kecuali if you have anything that you spot that you want me to explain kat sini. Kat sini sama juga. Lam, waw. Mim, alif kan. Kemudian mim, alif. Jadi panjang. Okay. Kemudian ba, waw. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Ini berhubungan dengan satu bahagian daripada ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Isa AS. Sedangkan Nabi Isa tidak pernah dibunuh dan dia tidak pernah disalib. Ini dia lah. Nabi Isa tidak pernah dibunuh dan tidak pernah disalib. Untuk menangkis tuduhan orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa tu dibunuh dan kemudian disalib. Okey. Boleh semua okey? Itu selit aja lah, selit sikit. Okey. Yang lainnya sama kan? Yang lainnya sama. Kemudian kita pergi ke di sini kita nampak waw kecil pula ni. Waw kecil. Macam mana ni waw kecil ni? Pun nama ni waw madiyah juga tapi dia ada yang ijaz. Kenapa kecil, kenapa besar? Penerangannya sangat panjang dan misalan-misalan ni pun panjang. So kita cakap ni waw madiyah jugalah. Okay? Waw sini. Jadi kalau kita jumpa macam ini, satu huruf, okay, then meets with a small waw ni, jadi kita panjangkan sebutannya 2 harakat. Biasanya dia akan datang pada huruf dhamir, huruf damir. Dhamir tu macam pronoun lah. He, she kan, macam tu kan. Okay, kan. Tapi di sini Nabi Daud. Wa Dawuda. Dawuda. Nabi Daud, nama Nabi Daud. Kemudian li Dawuda. Nabi Daud. Ya Dawuda. Di sini 2 harakat ni. Okay. 2 harakat. Okay. Kemudian sini yalwuna. So remember I mentioned about lam, kalau dia ada huruf sukun kat lam tu, huruf lam ada sukun, jangan beranakkan dia. Banyak orang baca yalwu, pernah dengar tak? Yalwuna. Dia yalwuna, terus pindah pada makhraj waw. Yalwu, jangan tarik lidah ke belakang. Dia macam mana terjadinya qalqalah ni bila kita tarik ke belakang lidah kita? Terjadi qalqalah. وَمَا وُرِيَ لِتَسْتَوُوا. Okey, ini lagi satu. Kita nampak ni. Ini apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ni apa ni? Boleh sesiapa terangkan pada saya? Cuba. Salah tak apa. Kenapa ni ada alif, ada kosong atas dia tu? Secara penerangan asas dia dalam Alif ziyadah Ustaz. Alif ziyadah. Alif ziyadah. Okey, boleh jugalah. Dia sebenarnya jamak. Ditastawu. Dia jamak ni. 3 ataupun lebih orang dalam bahasa Arab dia ada waw alif lah. Tapi dalam sebutan dia tak sebut ni alif ni. Dia cuma sebut waw yang ini saja ni. Jadi panjang 2 harakat. Ada pada tulisan Ustaz. Ada pada tulisan, ada pada betul, sebutan. Betul. Dia ada pada tulisan, dia tak ada pada sebutan. Betul. Betul, sangat betul. Itu dia. Kadang orang tanya kenapa ni? Oh, ini kaedah bahasa Arab. Dalam tulisan dia mesti tulis macam ni. Tapi sebutannya tak ada. Betul. Itu yang kita belajar simple-simple lah. Alhamdulillah. Lagi apa? Apa sini yang kita belum pernah nampak atau kita belum pernah bincang yang saya belum tahu. Okay, di sini. Saya tadi cakap dhamir kan? Dhamir ni, huruf ha ni dhamir ada. Rabbuhu. Ada waw kecil. Ha dhamir. Selalu biasanya dia panjangkan 2 harakat bila nampak waw kecil ni. Betul. Ha dhamir. Rabbuhu. Tuan dia. Macam itulah. Okay, tuan dia. Macam itulah. Okay, kemudian masa ni. Fawakazahu ni dia ni. Nampak?
Ini pun ha dhamir, ha dhamir. Pronouns, ha pronoun. Ha pronoun. Macam ni sama ni. Ni, ha dhamir. Tu 2 harakat di sini. Boleh boleh ikuti saya. Did I go too fast? No, Okey okey. Ustaz. Boleh. Baik, alhamdulillah. Ada siapa-siapa yang perlukan penjelasan lagi? Ha kecil, waw kecil, mana dia perpanjangkan 2 harakat dalam sebutan alhamdulillah. Okey. Dan ini bukan musaya, ini musa. Dia jadi apa? Alif maksurah. Dia bunyi alif. Okay. Alhamdulillah. I hope all of you can follow me. I try to be as slow as possible. Kerana kita ada masa yang sangat pendek kan. Saya cubalah, cuba. Okey, sekarang kita temu pada huruf ya. Ni dia ni. Okey, ini ya tu. Ada titik ke tak ada kan? Kalau ada baris bawah baru dia jadi bunyi ya. Sini akhihi, nampak ni. Akhi. Okay. Kalau dia baris atas, dia lain pula bunyi dia. Tak ada titik ni. So kita kena hati-hati. So, ghanami. Walaupun tak ada titik, bunyi dia tetap bunyi iya. Ghanami. Ghadabi. Amali. Salati. Maqami. Ibadi. Sirati. Ingat, ta. Bukan ti. Sirati. Kemudian lisani, azabi. Macam tu. Boleh InsyaAllah boleh buat tanda di kita antum masing-masing. Jadi di sini kalimatu rabbi. Ni ada mat. Apa yang kita dah baca tadi. Dan di sini apa yang baru kita belajar sini. Rabbi. Okey. Yang lainnya sama. Ingat huruf-huruf mat yang alif gantung. Kemudian ada ya ni. Ni ya masuk ni. Nampak ni? Ya. Ya mat. So di sini yang pertama ni kita gunakan ni Sinina. Sinina. Can you see this? Sinina. Ini huruf mad. Huruf mad ataupun madiyah. Huruf madiyah. Huruf yang memperpanjangkan sebutan menjadi 2 harakat. Sini dia ikut baris. Ikut baris. Okey. Kemudian taghina. Taghina. Bihamilina. Kemudian bikharijina. Dan di sini ghawina. Idina. Idina. Ini ada sukar sikit sebut tapi kena pelan-pelan insya-Allah boleh. Izina. Ain. Izina. Alina. Ini semua mat. Kemudian bifatinina. Okey. Dan sebagainya. Yang lain bersama. La hafizina. La ghafilina. Sama kan? La fasiqina. Qafti. La fasiqina. Budak-budak ni bising kat belakang. Hujung minggu cucu. Okey, kita ke muka surat 30. Hari ini kita cuba sampai muka surat 50. Habis untuk section yang kedua ni. Kemudian sama juga ni. Fi sabili. Nampak ni fi, dia tak ada titik tapi ikut baris bawah bunyi fi. Fi sabili. Sama juga ni. So ini adalah huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad. Huruful madiyah. Okey, sama juga. Tasiru. Tahiduha. Tasiru. Nampak ni? Tasi dan tasi. Jangan kita sebut tasi. So, kenapa? Sebab kita nak sebut sod tebal. Jadi ta kita jadi tebal. Dia tasi. Tasi. Tasiru. Okay. Yaziru. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Okay. Di sini nampak ni. Lam alif. Yang sama ada dia lam alif ni salah satu daripada huruf-huruf hijaiyah atau dia ada perbezaan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan lam alif satu huruf sendiri. Tapi lam alif kebanyakan ulama mengatakan adalah lam dan alif. Jadi lam itu diperpanjangkan menjadi 2 harakat. Di sini ta baris bawah ti. Kemudian kaf baris bawah ki.
Salati wa nusuki. Dalam doa iftitah kita kan? Dalam doa iftitah kita, insya-Allah. Okey. Yang lain semuanya sama. Kalau ada siapa-siapa nak saya terangkan, just stop me, okay? Just stop me. Kita belajar secara santai-santai ginilah. Kemudian muka surat yang ke-38, atujadilunani. So ni ada nun dua, kadang tertinggal satu. Dilu ja. Dia ada 3 unsur-unsur huruf-huruf mat dalam satu kalimah. Atuja ja alif mat. Dilu waw mat. Nani ya mat. Boleh nampak di sini ada 1, 2, 3. Tiga huruf mat. Alif, waw dan ya. Okay. Alright. Okay. Ini sama. Birisalati wa bikalami. Banyak huruf mat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dalam 4 kalimah hanya ada 4. Bi, risalati 1, kedua, wa 1, ketiga. Bi kala, ya lagi satu mat dia. Bi pun satu perkataan sendiri, satu huruf, satu perkataan yang satu huruf. Kalami, jadi semua ada 5 perkataan di situ. Dan kita ada berapa mat? 1, 2, 3, 4, 5 juga mat. Boleh boleh ikuti saya, penerangan saya, insya-Allah. Kemudian bawah ni, gharabibu, maqalidu, masakina. Kaedahnya awak boleh ubah-ubah sendiri, ikut your own creativity. Kalau tidak, just ikut line by line lah. Line by line. Kemudian kita pergi ke sebelah sini. Sama juga, kita nampak ni lagi satu ni. Ni tandakan ni. Ini pun madiyah juga. Madiyah ni pun diperpanjangkan. Nanti kita nampak dalam surah, banyak surah lah. Banyak surah. Ni merata ada ni. Kemudian di sini, wa yastahyi, ni menunjukkan ia ni diperpanjangkan. Nampak ni? Tahyi, ya lagi satu. Dia jadi gini. Huruf dan jadi actually dia represent tu alif maksura. Kalau baris bawah dia bunyi iya. Okey. Rabbaniyina. Ini apa ni? Dia kadang dekat tengah-tengah dia pinjam rumah. Pinjam rumah. Rabbaniyina. Rabbaniyina. Boleh? Dia sini diperpanjangkan. Nanti dalam surah awalan Al-Quran kita tengok ejaan Nabi Ibrahim. Nama Nabi Ibrahim ni dia tak ada ya titik. Ibrahim. Dia macam ini. Saya dulu tak tahu, saya bilang dengan guru saya, Ustaz, ini Quran ni salah cetak. Kenapa salah cetak? Tengok ni apa ni? Patut dia Ibrahim kan ada ya. Ya mim Ibrahim. Tak ada. Ini salah satu daripada huruf-huruf, tanda-tanda huruf yang ada mengandungi ijaz. Jadi ada cerita di sebaliknya, panjang cerita dia. Okey, jadi kita baca saja. Walaupun dalam talaki pun kita tak diperkenalkan apa sebabnya. Cuma diperkenalkan dalam penulisan, ini salah satu ijaz menerangkan sebelum era ini Nabi Ibrahim ni apa cerita dia. Selepas era ni apa cerita dia. Itu ijaz lah. Kemudian dia ada mukjizat dia. Di dalam penulisan pun ada mukjizat. Sama juga tahyi, ya. Kemudian sama tahyi, ya. Ini sama. Ya, i. Ingat so ya ni mungkin ada soalan kat sini. Ada yang tak berapa pasti. I sama, semua sama. Nampak ni Ibrahim. Ni baru saya cakap tadi. Nampak ni Ibrahim, dia macam ni. Patutnya ada Ibrahim kan. Dia ada, kemudian ada gini, kemudian ada gini kan. Ya, Ibrahimu. Ada betul ya, tapi dia tulis macam ni. So, ini semua ada kena-mena dengan ilmu rasamul Quran. Ilmu rasamul Quran. Sama juga di sini. Okay? Sama juga di sini. Are you all okay, my friends? Ada siapa-siapa yang tak okay nak KO? Ada tak? Ada, insyaAllah. Semua okay lah, insyaAllah.
Okey. So di sini diperpanjangkan sedikit, huruf sukun dilafazkan pada makhrajnya. Jadi itu yang madiyah tu tadi, topik mad tu kita dah habis dah, tapi dia akan masukkan juga dalam sini. Cuma kita nak kemukakan, we want to actually introduce the pronunciation. What is important here is, apa yang penting adalah bagaimana kita menyebut sesuatu huruf yang disukunkan. Misalannya, okay? Au, au. Lihat bibir saya, au. Tak mau muncung ke depan. Dia sikit saja. Au, au. Ada lagu au wa au. Ada awak. Au, sama Okay. So bunyi sini au, kemudian sukun pada ain. Ain kat mana? Tempat keluar dia kat belakang kan, belakang tekak tu. A. So jadi a. Dia bunyi hamzah, jangan ain. Kalau ain a, dia hamzah a. Dia seolah-olah bergerak sikit ni. Okay. So ni sukun kena bunyi matinya di tempat huruf itu sendiri, makhraj huruf itu sendiri. Kemudian au a'rid. Rid di sini banyak orang buat kesilapan termasuk diri saya sebelum-sebelum ni. Au a'rid dulu. Kita keluar qalqalah, sebenarnya tak ada qalqalah. Itu kena simpan lidah kita melekap di atas langit-langit penuh. A'rid. Lidah kita atas tu penuh melekat pada langit-langit. Cuba sendiri. A'rid. Kamu a'rid. Tak ada d. Banyak orang baca d salah. Kita pun ajar murid-murid d pun salah. Okay. So au a'rid, kemudian an pada nun, an. So lidah, ujung lidah kena pada mana dekat nun tu? An. Ini gigi, ini gigi kan. Ini gusi pengikat gigi ke atas sini sikit je. Lepas dia punya join dia. Okay. So an, kemudian mim. Ni satu kalimah dalam beberapa kalimah dalam satu ayat dalam satu Quran ada ni. Hum, mim, am, im, bibir kita rapat. Tak payah tekan. Jangan stres baca Quran, jangan stres, relax ya. Okay, so sebutannya au, a, rid, an, hum. Kalau dipecah-pecahkan. Jadi kalau secara sebutan yang betul dalam Quran jangan putuskan. Kita kena baca au a'rid anhum, au a'rid anhum. Cuba. Semua cuba. Kadang-kadang sukar sikit sebab apa, dia huruf dia berpindah-pindah makhraj, pindah-pindah tempat kan. Okay. So kalau lupa nanti semak balik video ni so you can see macam mana saya praktikkan melalui sebutan au a'rid anhum. Kamu au a'rid an, rid tu qalqalah. Atau an, ada orang pun banyak nun pun jadi keluar qalqalah. Jangan, hati-hati bila kita baca. Kalau kita buat silap, kita perasan, ulang balik sendiri. Kadang-kadang kita tak ada masa untuk dapatkan orang sepenuh masa untuk guide kita kan. Tapi kita dah belajar tu, kita baca, something wrong, ulang balik. Di situ kita akan buat perubahan sendiri. Kita kalau ingat baca nak lekas khatam, itu pun masalah. Itu yang selalunya kita tak akan baca dengan betul. Kan asal guru ni ajar lambat sangat. Bukan lambat sangat, pasal tersebut tak betul, dia lambat aja. Kalau sebut betul macam mana? Dalam 15 minit saya bertalaki dengan guru saya di Masjid Kampung Siglap, kita dapat baca 4 muka surat dalam 15 minit. Awalnya 3 muka surat saja. Sebab apa, kita sudah baca dengan lancar. Macam itu tak sama. Okey, dan kita bayar semahala $50 untuk 1 bulan, 1 jam, maknanya setengah jam $50, bukan 1 jam, setengah jam. Sekarang sudah naik, saya dengar katalah 70 jam. Betul tak Syekh Syaril? Di Kampung Siglap talaki berapa sekarang? Syekh Syaril dengar ke tidak? Talaki di Masjid Kampung Siglap berapa sekarang? Kita bila panggil guru-guru daripada Malaysia kan, okay, mereka kena naik flight dan sebagainya. Okey, tak apa, mungkin dia tak berapa dengar. Okey, Masya Allah. Tak perasan soalan saya. Ada apa-apa lagi yang ingin antum tanya? Di sini muka surat 41. Saya rasa ni okey. Dia ada combination of what we learn. Okey. Kemudian di sini. Yaw. Ghain ini bila sebut sukun dia bergerak sikit. Yaw. Dia bukan yak. Tak boleh. Yaw. Firu. Kemudian
yaghfiruna. Ini pun jamak yaghfiruna. Taghfuluna. Taghfuluna. Ghain ini sebutan dia bila sukun dia bergerak. Aghniya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Jangan takut sebut ghain. Sebut ghairil maghdubi. Jangan ghairil maghdubi. Tak boleh. Ghairil maghdubi. InsyaAllah. Kemudian tam. Mim senang. Okay. Yam. Okay. Yamliku. Yamhaduna. Tamlikuna. Kemudian yan. Di sini yan'i sudah berpindah. Pindah daripada hujung lidah ni pergi kat belakang tekak tu. So yan'iqu. 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 Okay. Kemudian yanhituna. Wa tanhituna. Auha. So tadi alif maksura ni bila dia diberi baris atas ni dia jadi bunyi alif. Kalau di baris bawah di sini bunyi dia ya. Okey. Yanhauna wa yan'auna. So hamzah pinjam rumah pasal nak disambungkan pinjam rumah sebelum waw. So wa yan'auna au. Okey. Okey. Kemudian 43 ba. Ba ni salah satu daripada huruf-huruf apa? Ba. Siapa tahu di sini? Mungkin semua tahulah. Huruf apa? Baju di toko tu huruf apa? Iqlab. Qalqalah. Dia ada, dia bukan iqlab, dia huruf-huruf qalqalah. Betul Syekh Syaril. Syukran. So nab, dia bunyi nab. Okay. Nabtahil. Okay. Nabtahil. Kemudian falyak. Ni saya cakap tu semalam. Bila kaf disukun ada hamas. Falyaktub. Tub. Okay. Tub. Ba ada qalqalah. Bagus. Syukran. Wa yastakbir. Wa yastakbir di sini boleh sebut ra ada kena tipis sebab apa? Huruf yang sebelumnya berbaris bawah. Okay. Kemudian ini wa yastakhlif. Wa yastakhlif. Buat sini takhlif. Fa sebutan angin keluar. Dan kemudian sama wa yastabdil. Wa yastabdil. Tabdil. Seolah-olah macam ada satu huruf lagi yang berbaris. Tabdil. Okey. Okey. Ini kita baca surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Sini nampak ni. Lam yalid. Ada qalqalah tadi seperti yang Syekh Syahril mengatakan. Salah satu pada huruf qalqalah. Dal juga salah satu huruf qalqalah. Baju di toko. Qutbu jad. Okay. Walam yulad. Ada nanti tanya kenapa yang ini tak ada tanda sukun. Ini ada tanda sukun, tentu nantilah. Bila sampai pada masanya. Okey. Okey. Kemudian ada lagi-lagi yang nak antum tanya untuk saya cover di sini. Alam a'had. Selalu sini banyak kepayahan disebut. Sebab alam a'had. A'had jadi ain. Salah. Banyak sangat. Jadi kita kena hati-hati dengar betul-betul. Okay. Alam a'had. Baca pelan-pelan sikit. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu lama. Kalau saya exaggerate, saya try to exaggerate to explain to you the difference between alam had. Nampak tak? Saya exaggerate dari perpanjang. So, nampak bunyi awal, kemudian ain masuk mati. Okay. Dia bukan kalau di sini ain. Di sini jadi ain, which is wrong. Okay, so it is alam a'had. Boleh semua boleh ikuti saya. These are the subtle points yang kita kena perhatikan betul-betul sebab banyak sangat kesilapan. Saya bukan kita salahkan guru ngaji sebab mungkin
the knowledge yang kita kena baca sebut betul-betul ni mungkin tak sampai pada kesedaran mereka lah. Mereka dah belajar, tahu baca, tahu mengajar. Cuma mungkin tak di titik beratkan sangat. Okey. So sini syai'an. Ni apa ni? Huruf-huruf tanwin. 2 baris hadapan, 2 baris bawah, 2 baris atas. Kemudian ada beza bentuk tanwinnya. Kalau kita tengok di sini, yang baris depan dia satu macam seolah-olah 69, satu 99 kan, nama Melayu lah, seolah-olahnya. Kemudian yang ini pun ada beza ni. Ini nampaknya macam dia selari. Kalau kita tengok sini, selari maknanya dia begini. Nampak ni? Selari. Okey. Ini menandakan apa di sini? Yang di sini semua dipanggil tanda tanwin yang menandakan huruf tu kita kena sebut dengan huruf izhar. Jelas. Jelas, betul. Izharun, izharun. Jelas. Sebut dengan jelas. Terima kasih, bagus, banyak, very good. Kalau yang ini kita nampak ni, ini apa macam serong sikit. So these are the things in Rasam Usmani yang kita boleh nampak tu. Serong kan, nampak? Serong ni. Serong. Dan sini 9. Ini seolah-olah 69. Yang ini 99. Ini ada hukum dia. Hukum-hukum sama ada dia ada hukum yang dengung. Idgham ada. Idgham ada. Kemudian ada apa lagi? Iqlab ada. Kadang-kadang ada ikhfa. Ikhfa. Tiga ni kan. Ikhfa. Mana ikhfa tu? Anda dah pandai semua ni, masya-Allah. Masya-Allah. Senang sikit nanti. Okey. Ikhfa. Jadi kita sembunyikan sebutan jelas pada huruf nun atau tanwin kerana akan menyebut huruf yang akan datang the forthcoming letter, which is one of the letters of ikhfa ataupun idgham ataupun iqlab. Kalau dalam iqlab nanti dia sebenarnya ni iqlab dia serong gini. Okey. Nanti kalau baris atas ni salah satu barisnya dibuang, digantikan dengan mim. Betul? Ini satu ilmu baru mungkin kita tak perasan kan. Dia sebenarnya buang satu baris, dia gantikan dengan mim kecil ni. Mim taugil lah kita panggil lah, mim taugil. Okay? Tak apa, itu nanti bila tiba pada masanya. InsyaAllah kita akan jelaskan. Ada soalan di sini? Ada? Okey, sekarang kita nak jelaskan. Nak jelaskan bunyi syai'an. Dia nun, tanwin ataupun hamzah ke apa-apa tanwin, dia ada bunyi dengung dia sendiri. An, syai'an. Tapi jangan lama, jangan syai'an. Tak boleh. Syai'an, dia ada dengung naik kat hidung. Kemudian syai'in, syai'un, kaziban, junubin, kitabun. Macam tu. Okay. Kalau kita perhatikan sini, kenapa yang fathatain ni, baris atas ni, ada alif kat sini memang. Tulisan dia, biasanya dia akan ada alif yang berikut. Yang ikut. Biasanya, biasanya. Bukan semuanya, biasanya. Sama juga di sini. Okay. Tapi ini maknanya, after this, there will be another letter yang ada hukum yang dengung, sama ada ikhfa ataupun iqlab dan sebagainya. Secara individu, just one word by itself, kita belajar kita sebut izhar. Okay? Syai'an, nanti bila kita bersambung, kita akan nampak ada punya perbezaan dia. Kaziban sama, kaziban, syai'in, junubin, dan sebagainya. Syai'un, kitabun, jimalatun, binatin, binatin pula, insyaAllah. Okey, nabatan dan seumpamanya. Kemudian hadisan, nampak ni? Kemudian hadisin wa harsun. Okay. Nanti bila kita wakaf lain lah. Nanti bila tiba masanya, nanti bila kita ajar pasal wakaf, 2 tempat, 2 huruf. Fijajan, khurujin dan sebagainya. Okay? Boleh Okay. Kita terus di sini. Izan, yauma izin. Ni hamzah. Hamzah kali ini di bawah. Dia bukan di atas. Di bawah rumah dia. Yauma izin, bunyi hamzah i. Okay?
akhidun. Nampak ni iqlab tadi? Tadi ada sebut iqlab kan? Dia sebenarnya macam mana iqlab ni? Dia dekat zal tu, okey, zal tu dia macam ini. Jadi dia punya mim tu, zal tu, okey. Satu baris tu digantikan dengan mim. Jadi iqlab. Untuk memudahkan kita mengenal, oh ini iqlab rupanya. Oh asalnya macam itu Mungkin tak ada orang terangkan dulu kan. Ini saya terangkanlah macam manalah kaedah dia orang untuk memudahkan kita ya. Okey. Saya rasa sini semua okey. Kita pindah ke muka surat selanjutnya. Balaghan sama kan? Baghin, nazghun. Ni zai sama ghain. Bila tersukun nak kena jelaskan zain di sini. Nazghun, nazghun. Jangan nazghun, tak boleh. Nazghun. Terus tukar pada makhraj ghain. Kemudian syakin, tak ada tak ada apa, tak ada hamas, tapi kita jelaskan kin. Syakin sini. Okey. Qalilan, qalilin. Okey. Salaman, azimin, salamun. Okey. Dan wa'uyunin. Kemudian khafiyin, khafiyin. Okey. Tapi kalau tak ada orang berhenti saya jalan terus Memandangkan masa tu masa berjalan. Okey, kemudian ghuzzan. Okey, so dia apa? Yang kita panggil ya tak ada titik ni dia panggil alif maksurah. Dia kalau baris atas dia jadi alif lah Ghuzzan. Ghuzzan bunyi dia. Kan? Azan, zal, bukan zai Azan, al. Okey. Kemudian sudan, duhan, musamman, musaffan, musalla. Ini buat selalu orang keliru. Apa asal ada ya? Ini selalulah Jadi kita dah tahu ni nama dia alif maksurah. Ala bayyinatin, ala bayyinatin. Ini satu ta, apa dia panggil ta ni? Ini ta apa pula? Ada siapa yang dah belajar bahasa Arab, apa nama dia ni? Ini ta apa? Tak biasa dia ada one tak marbutah. Ni ta biasa ni dia panggil apa? Ta maftuha. Maftuhah. Bagus, masya-Allah. Maftuhatin maftuhatin. Ta maftuhah, ta terbuka. Okey, ta biasalah. Di sini ta marbutah. Marbutah. Okey, ta marbutah. Okey, ta marbutah. Ini selalunya dia ta utaknis menandakan keperempuanan, bukan perempuan aja. Ada sebahagian daripada kalimah-kalimah Arab tu dia ada unsur-unsur keperempuanan, macam feminin macam tu Okey. So rahmatan rab. Ni rab, ingat ada kalau rab watan atau rab watin baldatan, mana dia? Dah dikira. Tiba-tiba dia kecil. Okey. Hamiyatan, hamiyatan. Okey. Zahiratan, kadhibatin, khashi'atun, radiyatun, qismatun. Okay, tapi kalau kita waqaf, dia ada beza dia. Waqaf jadi apa? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia jadi kalau ta marbutah, dia jadi apa? Ha. Jadi bunyi dia rahmah, rahmah. Kita belum sampai sana lagi tapi ini sudah secara tidak langsung saya masukkan rabwah. Rabwah mana kita nak waqaf, kita nak berhenti kat situ dalam bacaan. Atau kita nak belajar sebut macam mana nak waqaf. Macam itu. Baldah, baldah, firqah, qismah, macam itu. Hamiyah, macam itu. Okey. Kemudian di sini ya. Ada soalan? Tak ada. Okey. Taqa. Ingat qaf pun salah satu huruf qalqalah. So bunyi dia taqa.
Taqdiran, jangan tak, tak muka ataupun tak. Jadi salah huruf. Bila tak dia jadi kaf. Taqdiran, dan ron bukan ran, no run, is ron. Macam kita pump minyak tu ron 90 apa? 98. Okay. Tafjiran, tabdilan. Kemudian zal, tazlilan. Tazlilan. Okay. Jadi sini latihan. Sebab itu dipecah-pecahkan. Ini pecah-pecah, kita tak usah kasih diorang sambung terus pecah-pecahkan. Ini sebagai memperbanyakkan latihan dia, cuba tengok dia boleh baca dengan lancar atau tidak lah. Okey. Di sini pun ada kita nampak tadi, dalam sebutan dia tak ada. Okey, tapi dalam tulisan dia kena ada lah. Kufuwan. Tapi dia kena ada huruf alif ni. Kalau tak ada alif kita tak tahu macam nak baca ni. Okey. Qubulan, syuhuban. Ini macam mana je? Dha'fan, dha'fan, dia ada nanti dha'fin kan? Dia ada lain-lain jenis bacaan. Okey, bagus, alhamdulillah. Tahuran, tahuran, ghafuran, gha. Kemudian di sini baru kita baca sambung terus. Qul kunu hijaratan aw hadidan. Udah baca terus gitu. Ini latih dia orang supaya memfasihkan lagi sebutan. Mula suruh baca pelan-pelan, jangan kabut. Pasal kabut nanti banyak silap. Kita baca ikut tartil. Bagi hak-hak setiap huruf, setiap kalimahnya pada tempatnya. InsyaAllah. Jadi, qul ku, qaf dan kemudian kaf. Qul kunu hijaratan aw hadidan. Boleh nampak dia mana kat panjang, mana satu harakat, mana izhar. Okay. Sama juga yang lain-lainnya pun dipecah-pecahkan di sini, dipecah-pecahkan supaya ada pelbagai, ada banyak lagi example. Okay. Kemudian di sini biqadarin, semuanya satu harakat saja. Biqadarin, bisaharin, bisababin, bisyararin, rarin. Okay. Sama juga yang lainnya. Qasrin, dha'fin, syai'in, zaujin. Dia zaujin, pasangan hidup. Okay. Ni kemudian latihan ini. Dia makin lama dia makin panjang kan dia punya practice dia. Nak perasan kan? So that's why bila kita dah boleh kenal lebih banyak lagi, itulah cara kita slowly, just like English. We learn small syllable, then 2 syllable, 3 syllable, 4 and so on kan. So au ya ni au tadi kita belajar sukun, ya sama sukun, tiyahum sukun, kemudian dia ada mad, okey, kemudian ada mad, kemudian ni sukun, kemudian dia ada mad, kemudian dia ada tanwin tadi. Au ya'tiyahum 'adzabu yaumin 'aqimin. Nanti bila kita nak belajar waqaf berapa harakat, 2, 4, 6 untuk ma'arif itu sukun dia, the different mad, nanti kita akan terangkan di sini macam mana nak buat waqaf dia. Sama ada waqaf yang pendek atau yang pertengahan ataupun waqaf yang panjang. Okey. Boleh di sini semua okey? Qaribin, azimin, ba'idin, amiqin. Beri sifat-sifat huruf tu pada sebutan kita. InsyaAllah kita akan menikmati bacaan Quran. Terus terang saya cakap, dulu saya suka menyanyi, tapi sekarang saya suka baca Quran. Sebab apa? Rasa kemanisan dia. Sedap sekali nak baca sendiri. Macam tu. Kalau kita rasa susah je kan, nanti kita tak nak baca. Betul. Something that is difficult, we don't like it, right? Same thing lah. Macam tu. Dan di sini juga muka surat yang 50. Wa huwa mazmumun wa huwa makzumun. Zu. Jangan zu. Okey, ini za. Okey, maz, zal. Okey.
Kemudian bal huwa kadzabun ashirun, ashirun. Okey. Bal huwa kadzabun ashirun. Jangan panjang, okey. Dia salah satu kalimah yang ramai kita buat silap. Kerana kita tak perasan. Rasulun sin, bukan sad. Ramai kita tahu dia rasulun, semua praktis ni. Kita selalu sebut Nabi kan, Nabi yang kita cintai, Nabi yang membawa wahyu, Nabi yang mendatangkan membawa hadis, dan supaya kita dapat pengajaran daripadanya, diperkembangkan makna-makna ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Kita kena sebut dia betul-betul lah. Rasulun sin, rasul, bukan rasulun. Ramai yang sebut rasul. Saya bila bertalaki selalu kena tegur kat situ lah. Rasulun qanutun qanutun shidadun ghilazun hijabun siratin mustaqim. Siratam mustaqim. Macam tu. Dia macam-macam kan. Ikut dalam ayat Quran tu lah. Kemudian shihabun, rijalun. Dan rasa kita dah sampai di pengakhirannya. Soalan-soalan. Silakan. Mudah-mudahan saya dapat jawab. Ada apa-apa soalan? Saudara-saudari sekalian. Ustaz, kalau nak ajar budak-budak nak mulakan tilawah 1 ke 2 ke 3, 4 macam mana? Satu dulu. Satu pengenalan kan, kita nak kenalkan huruf-huruf hijaiyah. Sebab itu kaedah kitab ni dia daripada awal 1, 2, 3, 4. Dan di tiga nanti hari Sabtu depan, 4 hari Ahad depan. Mudah-mudahan kita semua sihat dan saya sihat. Dan kita akan belajar lebih lagi sampai kita tahu mana nak wakaf, mana nak ibtidak, mana nak berhenti, mana nak mula kan. Dan dalam Quran kan panjang ayat ni ada kan. Macam mana nak berhenti, tu semua nanti kita akan belajar ikut tanda-tanda dia. Kemudian bacaan-bacaan yang gharib. Dia ada macam tashil, macam az-zakarain, macam tu. Tu semua nanti kita akan sampai peringkat yang keempat, level yang keempat insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat habiskan semua ni 4 tahap dalam 4 sesi. Jadi kemudian sesi yang sua muka saya bercadang ada saranan untuk kita buat di Masjid Al-Kaf Kampung Melayu. Betul kata ada juga MRT yang berdekatan di sana, betul? Saya tak pernah naik MRT ke sana, jadi saya tak tahu. Sedang dalam usaha untuk mendapatkan tempat lah di masjid. Is it okay with all of you? Dekat Bedok Reservoir. Ada apa-apa objection tak? Siapa yang objection? Kalau okay, generally boleh Ustaz. Boleh. Saya cuba booking lah kat sana. Boleh. Kalau ada cadangan kat mana-mana boleh WhatsApp kat saya jugalah. Kalau mana-mana yang antum rasa ini mungkin lebih bagus, kita boleh cuba. Dia pun nak belajar bagus. Alhamdulillah. So hari ini lebih berat sikit lah. Kadang-kadang sebutan tu pasal apa kita belum mahir yang pertama tu, yang kita baru belajar semalam. Jadi kita berhenti begini. Jadi program ni memang saya bikin ni seringkas-ringkasnya. Mulanya saya bikin 1 hari untuk guru-guru Al-Quran. Kebanyakannya perempuan. In fact semua perempuan yang belajar dekat rumah saya. Nanti macam kelang kabut lah, 3 jam. 3 jam tak cukup, memang tak cukup. Guru-guru tahu tak cukup. Itu memang sudah mahir, cuma mereka nak memperbetulkan sebutan supaya mereka dapat mengajar dengan betul. Itu dah sebelum COVID lah, Jadi saya pelan-pelan saya jadikan 3. 3 pun tak cukup. Ini saya jadikan 4. Ni kali pertama saya bikin 4 sesi dan 1 sesi sua muka supaya kita dapat bertemu, kita dapat bawa kemusykilan kita belajar sama-sama. Ini apa, ni macam mana dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan pada sesi yang sua muka tu kita dapat hadirkan dirilah. Macam hari ini saya rasa tak ramai orang ni. Masya-Allah. Mana tadi? Tadi ni macam tak ramai orang. Saya stop share dulu lah.
Ada apa-apa soalan, sahabat-sahabat sekalian? Ada apa-apa soalan? Boleh saya ambil screenshot? Boleh saya ambil screenshot. Boleh tunjuk muka. Siapa yang boleh tunjuk muka lah. Siapa yang tak boleh tak apa. Ini sekadar rekod. Rekod. Okay, boleh InsyaAllah. Terima kasih. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Okey. Ada apa-apa soalan sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Apa-apa soalan, tanya saja. Kalau boleh saya jawab lah. Ibnu Karno ni nak Ustaz. Ya, saya. Yang page muka surat 39. Kataannya nombor 2. An-nabiyina ke un-nabiyina? 39. Ya, page 39. Sekejap saya share yang lain. Sekejap Alifnya ada, atasnya ada waw kecil. Nanti saya kena tengok dulu. Sebentar ya. Saya dah tutup saya punya iPad. Sekejap sekejap. Sebentar. Mana dia? Sebab kita belum masuk bab Hamzah Wasal lagi nanti mungkin ini Hamzah Wasal ke? Nanti saya tengok sekejap. Muka surat berapa tadi? 39. 39. Okey, yang mana satu? Yang ayat ini. Ayat nombor 2. Ini. Okay, ni Alif atasnya. Ini Hamzah, sebenarnya ini bab Hamzah Wasal ni. Hamzah Wasal, Hamzah Wasal. Hamzah Wasal ni kita nampak macam tadpole ni kan. Ada tadpole tu tadpole tu menandakan apa tu? Maknanya dia ada huruf yang bersambung lah. Saya tengok, saya tarik. Tapi sebutannya A lah. Beri dia baris atas bila kita nak mulakan. Bagus, soalan yang sangat bagus. Okey, sama ni juga. Al-Hawariyina. Ini sama juga. Al-Ummiyina. Semuanya bagi baris atas. Dia ada kaedah-kaedah yang umum, general, tapi tak semua macam tu. Dia kalau tengok huruf yang ketiga lah. Huruf yang ketiga. Biasanya sahaja, bukan semua. Itu nanti bila kita sampai babnya, nanti kita bincangkan bab itu. Okay. Untuk yang ini, bagus soalan dia. Anti prihatin. Saya tak perasan tadi. Ini namanya Hamzah Wasal. Betul. Ini nama Hamzah Wasal. Ini menandakan sebelum ni ada satu kalimah yang bila kita nak sebut, katakan Muhammadun Nabiyina. Dia Muhammadun. Kemudian jumpa Hamzah Wasal ni. Nanti kita Muhammadunin. Nanti kita tukar lagi. Beri nun saghir, nun kecil kat bawah tu. Take out one of the baris lah. Itu. Dia sambung. Ni Hamzah Wasal. Macam kalimah Allah. Kalimah Allah nampak tak? Depan dia kat alif tu ada Hamzah Wasal. Dia tak ada Hamzah tau. Tak ada Hamzah Qata'. Dia ada Hamzah Wasal. Ini nama Hamzah Wasal. Ini nama dia Hamzah Wasal. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih kerana prihatin. Saya tak perasan ni. Lepas tu saya lompat tadi kan. Saya tengok masa. Terima kasih. Sama-sama. Saya cuma takut macam semalam terlebih waktu dalam 20 minit. Jadi ada urusan kan. Ada majlis kahwin dan sebagainya. Ya, lagi ada soalan lagi? Bagus, tanya soalan. Alhamdulillah. Ini Hamzah Qata' nama ni. Apa ni? Yang ini Hamzah Qata'. Dia tak ada macam tadpole kan. Tadpole tadi tu Hamzah Wasal. Ini mana kita bermula kita tahu baris apa. Yang Hamzah Wasal tu kita kena tahu kaedah dia. Ini Hamzah yang nyata. Tanda dia. Kita tanda baris hadapan. Udhi'u. Kan? Udhi'u. Macam tu. Macam ujibu ataupun uridu. Ini semua mewajibkan. Okay? Ujibu, uridu, diperlukan dan sebagainya lah. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya.
zahirin, secara zahir. Ini semua kalimah-kalimah dalam Al-Quran diambil. Jadi kita akan membiasakan sebutan kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Bagus. Ada lagi soalan? Ustaz, yang tu kalau berhenti kena baca contoh yang pertama Udi macam itu. Betul. Dia kita mati sukunkan pada ain. Oh, Udi. Kita boleh ambil 2 atau 4 atau 6 harakat. Dia jadi mad arid li sukun lah. Itu nanti bila kita sampai kat hukum-hukum mad tu lah dalam tajwid sikit kan, seselit-selitkan sikit. Bagus. Tapi soalan yang bagus. Udi'un. Udi'u. Jadi udi'. Matikan pada ain. Dia panjang, boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Sebab apa? Dia jadi mad arid disukun. Sukun yang mendatang ketika kita waqaf. It doesn't have a sukun, but we give it a sukun because why? We want to do a waqaf. Alhamdulillah. Very good soalan. Good question. Sama juga di sini, ujib 2 ataupun ujib 4 atau ujib 6. Macam itu. Sama juga di sini, urid 2, urid 4, urid 6. Macam itulah. Macam sini, katakan di sini, khasibina. Jadi bila waqaf, khasibin 2, khasibin 4, khasibin 6. Macam itu. Sama juga di sini, ghafilina, ghafilin 2, ghafilin 4, ghafilin 6. Macam tu. Boleh Boleh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Very good. Very good question. Ya. Ustaz, yang 2, 4 dan 6 memang boleh, it's a choice lah. It's a choice. Cuma kalau kita bertalaki sama guru kita akan cakap kalau kita ambil 2 sepanjang-panjang. Macam dalam surah Al-Fatihah kan? Al-Fatihah kan ada Bismillahirrahmanirrahim. 2. Ya? Kalau kita nak ambil 2, semua 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sampai amin waladdallin. Itu biasanya dibolehkan. Salah satu daripada choices yang kita boleh pilih. Kalau misalnya saya suka ambil pertengahan, ambil yang 4 harakat. Ambil 4 harakat. Kalau tak ada nanti semuanya dipanjang. Kalau ambil 6 harakat, Bismillahirrahmanirrahim. Panjang kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 6 kan? Dia tak boleh, yang makruh adalah campur. Katakan Bismillah tu, Bismillahirrahmanirrahim. 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4. Ar-Rahmanir-Rahim. 6. Tak boleh. Dia semua 2 ataupun 4 ataupun 6. Itu namanya keseragaman dalam bacaan. Okay. Standardized. Kalau kita campur, makruh. Taklah berat sangat, dia makruh. Tidak menampakkan cantiknya Al-Quran tu. Pasal apa ini macam sembarang-sembarang, sembrono macam kan. Macam itulah. Okay. Bagus. Soalan yang sangat bagus. Itu soalan praktik ni. Soalan praktikal. Very good. Alhamdulillah. Siapa-siapa lagi ada soalan? Ada siapa-siapa lagi nak tanya kat mana-mana? Just let me know. Tadi saya terlepas pandang tu yang Hamzah Wasal dimasukkan sekali kat dalam sini. Ada? Tak ada. Yang lam yalid, tadi saya terangkan, lam yalid wa lam yulad. Yang ada qalqalah pada dal sahaja, lam tak ada. Walam. Dia tak ada walam. Tak ada walam. Kadang-kadang ada terbaca kan. Especially bila sukun pada lam. Al kan? Al-ana. Ada baca al-ana. Tu la tu jadi qalqalah. Sebenarnya lam tu bukan huruf qalqalah. Okey, alhamdulillah. Bagus, saya suka soalan-soalan.
Lebih tanya soalan baru saya lebih rasa lebih menarik. Kalau tadi saya tak tahu you all understand or not what I'm saying. Whether you can follow or not. Okay, ini hari macam tak ramai ni. 18. Slightly more than half of those registered. Jangan ada nak kitab aja sudahlah. Kita nak apa? Sampaikan ilmu ni pasal apa? Many people take things very lightly sebenarnya. Kita anggap semuanya mudah. Sebab itu kita yang sebagai kita ni ambil berat lah. Ini senang ni, Iqra pun boleh. Boleh, mana-mana pun boleh. Tapi kita sebutan, kita betulkan. Kalau kita tak sebut dengan betul untuk diri kita sendiri, kita susah nak ajar orang. Dan kita kalau ajar orang yang salah, orang tu akan terus ajar salah. Dia, guru saya ajar macam ini okey apa? Kenapa ustaz ni sibuk sangat asyik nak tegur ni salah tu salah kan? Saya pernah kena macam ni. Saya kata, saya ada amanah. Sebab itu saya nak kongsi ni. Kan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang yang mempelajari Al-Quran, dia menyampaikan, mengajar pada orang lain. Jadi antum kena ngajar orang lain boleh. Ajar dalam ahli keluarga, perbetulkan pasangan masing-masing. Saya pun asalnya pun diperbetulkan oleh pasangan saya yang lebih dahulu belajar tajwid daripada guru-gurunya lah. Pasal apa saya jadi imam kat rumah kan. Dia kalau imam kat rumah baca tak betul, dah lah pergi masjid kadang baca tak betul. Macam geram ya. Nak solat Jumaat saya geram kadang-kadang. Ini macam kalau ni nak tarik dia keluar ganti kan. Fatihah kan. Apa adanya tergesa-gesa kita nak cepat habiskan Fatihah tu. Kalau kita tergesa-gesa baca, kita tak dapat makna dia. Tak dapat nak menghazamkan makna dia. Bila tak dapat hazam makna dia, kita tak dapat menggambarkan apa yang kita baca tu. It's like a parrot, betul tak? Tu kita pertingkatkan kita punya bacaan. Bila kita cakap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau lah aku mengabdikan diri, bukan sembah Kalau sembah makna ada tempat tu, kan? Kita mengabdikan diri, tapi secara umum yang asatizah aja sembahlah, sepilah sembah pun sembahlah. Dan bila sembah tu selalu bertempat. So kita mengabdikan diri. Kalau kita belajar ilmu akidah yang tinggi, dia cakap ini sebenarnya abadu ni hamba. Kita memperhambakan diri pada Allah. Apa saja Allah perintahkan, kita kena buat. Kita akan buat, wajib buat. Apa yang dilarang, kita wajib tak ikut. Tapi jangan gaduh dengan orang lah. Tu gaduh tu biar saya lah. Kita kalau tu sah. Salahuddin ni dia ajar mengabdikan diri. Kenapa Ustaz cakap sembah-sembah ni? Gaduh pula, jangan. Tak usah. Tak apa. Itu bagian saya lah. InsyaAllah. Okay? So kita mengabdikan diri. Iyyaka na'budu, kepadamu lah. Iyyaka, ka tu mu. Mana Allah dengar tu. Allah dengar. Kita sebut pada iyyaka na'budu, kami mengabdikan diri padamu, atau biasa orang cakap sembahmu kami sembahmu, wa iyyaka, dan juga kepadamu juga. We insist, kita cakap ulang balik wa iyyaka nasta'in, kami mohon pertolongan petunjuk darimu. Okay. So jadi kita baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak nak baca berlagu tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan him, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Dan sehingga akhir. Okay? Itu saya ada satu YouTube yang saya bikin tahsin surah Fatihah. Nanti saya masukkan link. Dia 1 jam. Saya sakit. Saya duduk di rumah anak saya di 109 Pasir Ris. Saya tak boleh jalan selama 8 minggu. Tak boleh berdiri pun, duduk aja. Jadi saya buat satu video lah. Guru saya kata, okay, hantar boleh ngajar ni, kata dia. Saya pergi rumah dia di Gombak sebelum tu. Jadi kasih kitab Al-Fatihah tu. Mutiara Al-Fatihah. Jadi saya bikin lah. Masa National Day. Tu hadiah untuk semua orang. Dia ada YouTube. Nanti saya bagi. Saya bagi link dia. Cuba tengok mana yang kita biasa-biasa buat silap. Dan kita cuba perbaiki. Boleh? InsyaAllah itu hadiah untuk antum lah. Untuk antum lah. Okay, tapi video saya semuanya amateur lah. Tak professional, lighting bagus, amateur, buat sendiri, taruh handphone, buat sendiri. Macam yang inilah, ini semua amateur ni. Okay, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada sesi ini.
walaupun saya terlajak sikit ni 15 minit dengan celoteh-celoteh saya banyak benda nak kongsi sebenarnya. Selagi ada hayat ni kan. Okay. InsyaAllah. Mudah-mudahan sesi hari ini bermanfaat untuk kita, dapat kita manfaatkan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Boleh join. Assalamualaikum, apa khabar? Ada 2 cucu di sini. So ajarkan pada mereka supaya mereka dapat membaca Al-Quran itu dengan lebih baik dan sempurna. Mana yang boleh buat hafazan, buat hafazan. Mana tidak, just hafazan surah-surah ringkas kalau lazim, buat amalan dalam solat kita. Latihkan kita baca, walaupun katakan wa inna a'tainakal kautsar, sebut betul-betul. Hadirkan maknanya, jadi kita solat kita insya-Allah lah apa panggil berjiwa. Kalau kita berjiwa. Kalau tak ada kita macam tonggang-tongging sujud macam tak ada apa-apa insya-Allah, mudah-mudahan dan dapat kita amalkan dengan lebih baik lagi, terutamanya pada bulan Ramadan ini di mana Allah janjikan pahala yang berlipat-lipat ganda insya-Allah. Kita sampaikan, orang dapat yang betul, kita dapat pahala. Niat yang baik nak mengajar, bila tiba masa tak sempat mengajar pun dapat pahala. InsyaAllah. Dan kita berterima kasih lagi pada pasangan yang telah usul menaja program ini. Kalau tidak kerana tajaan mereka, mungkin saya pun belum tentu nak buat program ni. Nak bikin dah lama tapi tak terbikin-bikin kerana COVID-19 dan sebagainya. Dan Alhamdulillah kita dapat manfaatkan masa dan saya dapat push diri saya untuk buat ni, persiapkan dari PowerPoint dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripadanya. So kita akhiri sesi ini dengan Al-Fatihah. Semoga Allah terima segala apa yang kita pelajari dan Allah tambahkan ilmu pengetahuan, semoga ia berkekalan dalam kita dan kita menambah baikkan pengajian kita, pembacaan kita insya-Allah. Semoga Allah panjangkan usia kita, panjangkan usia orang yang telah menginfakkan sebahagian daripada hartanya di sini untuk mendapatkan janji Allah pada akhirat, aset in the akhirat insya-Allah, dan dimurahkan rezeki semuanya, dipanjangkan usia semuanya dan ditambahkan ilmu semuanya, ditambahkan sakinah mawadah pada diri kita, keluarga kita, dan mendatangkan anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan soleha dan seterusnya insya-Allah, dan kita akan akhir dalam husnul khatimah insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa. Dua hadapan. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Sama Syekh Khair. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Dia nak belajar juga. InsyaAllah. Ila liqa. Hari Sabtu hadapan ya, insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah.